Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat. Apa khabar murid 2 Jazari? Apa khabar murid 2 Farabi? Apa khabar murid 2 Razi? Dan apa khabar murid 2 Biruni? Alhamdulillah, hari ini kita termasuk dalam minggu yang ke-20, masih lagi dalam pengajaran dan pembelajaran dari rumah. InsyaAllah pagi ini kita akan bersama dalam pelajaran sains bertarikh 21 Jun 2021 hari Isnin. Sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, cikgu harap murid telah pun bersedia di hadapan murid dengan buku teks, buku aktiviti dan juga buku tulis. Jadi sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, kita mulakan dengan kita baca surah Fatihah dan juga doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran pada unit ketiga dan juga unit yang keempat. Seterusnya kita akan buat latihan PBD dan juga pada hari ini juga kita akan ulang kaji pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu unit yang kelima yang bertajuk tumbuhan. Dah bersedia murid semua? Kalau dah bersedia, duduk di hadapan komputer ataupun gadget masing-masing dan buka buku dan perhatikan dan ikut sama-sama apa yang cikgu ajar pada hari ini. Fokus kita pada hari ini adalah kita nak mengulang kaji pelajaran kita untuk unit 3 dan juga unit yang keempat. Kalau memberi ingat, unit 3 adalah berkaitan tentang manusia dan unit 4 adalah berkaitan tentang haiwan. Dan ini kita ulang kaji semula tentang unit yang kelima. Dan untuk makluman murid, selepas kita mengulang kaji pada hari ini, kita akan membuat latihan PBD dalam Google Form. Jadi mana-mana murid juga yang belum membuat nota di muka surat 58 dan muka surat buku teks itu, iaitu bertajuk tumbuh-tumbuhan, murid bolehlah meneruskan latihan tersebut ataupun nota tersebut di dalam buku tulis. Dan insyaAllah pada hari ini ada satu tugasan kita nak buat, iaitu ada 2 eksperimen yang kita nak buat, tapi cikgu nak fokus kepada satu eksperimen yang pertama saja, iaitu dengan menggunakan kacang hijau. Nanti barulah kita buat eksperimen yang kedua. Kemudian seterusnya pada ini, setelah habis pelajaran, kita akan masuk tentang ujian PPT. Murid sekalian, kita nak mengulang kaji tentang manusia. Semua orang dilahirkan oleh ibu bapa kita dalam keadaan yang pelbagai. Untuk itu, secara kesimpulan, manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Maksud melahirkan anak itu terbahagi kepada 2, sama ada melahirkan secara normal ataupun melahirkan secara pembedahan. Jadi kita kena ingat, manusia membiak secara melahirkan anak. Yang kedua, peringkat pembesaran manusia bermula dari bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian menjadi remaja dan seterusnya dewasa. Peringkat pembesaran manusia terbagi kepada 4. Pertama, bayi. Kedua, kanak-kanak. Ketiga, remaja. Keempat, dewasa. Dan apabila kita mengalami pembesaran, maka manusia akan mengalami perubahan dalam 3 aspek. Apa dia 3 aspek itu murid? 3 aspek itu ialah saiz. Saiz mungkin ada saiz yang kecil, ada saiz yang besar, tinggi.
Tinggi mungkin antara kita walaupun sama umur, kamu umur 8 tahun, tapi mungkin ketinggian di antara kamu dan rakan kamu tidak sama. Dan seterusnya ialah berat. Jadi kesimpulan, kita akan mengalami perubahan dari segi saiz, tinggi dan juga berat. Okey, seterusnya, tumbesaran manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Maksudnya kita umur 8 tahun, saiz kamu tak sama dengan kawan kamu, tinggi kamu tak sama dengan kawan kamu, dan juga berat juga tak sama dengan kawan kamu. Itu sebabnya tumbesaran kita ini akan berbeza mengikut individu walaupun pada usia yang sama. Okey, seterusnya apa lagi? Seorang anak itu akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu bapa atau keturunan. Contoh, kamu tengok rambut kamu, kamu tengok mata kamu, kamu tengok muka kamu, kamu mirip kepada siapa? Adakah mirip kepada ibu kamu, atau mirip kepada bapa kamu, atau mirip kepada nenek dan datuk kamu? Jadi apa yang diwarisi oleh manusia ini? Antaranya ialah warna iris mata. Maksudnya warna iris mata ni hitam ataupun biru antara satu dengan yang lain, warna iris. Yang kedua ialah warna kulit. Mungkin warna kulit kita sama dengan ibu kita, mungkin adik-adik kita warna kulitnya sama dengan ayah kita, ataupun warna sama dengan atuk kita. Dan yang seterusnya ialah jenis rambut. Ada rambut lurus, ada rambut kerinting, ada rambut ikal. Jadi kita lihat diri kita, kita mewarisi yang siapa? Sama ada warna iris mata, ataupun warna kulit, ataupun jenis rambut yang boleh mewarisi daripada ibu bapa kamu atau keturunan kamu. Itu keturunan ialah atuk dan nenek kamu. Okey, itu ialah tentang manusia. Jadi kita ingat, yang pertama, manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Peringkat tumbesaran manusia terbagi kepada 4. Perubahan manusia terbagi kepada 3. Okey, faham Ambil? Okey, seterusnya kita tengok kepada haiwan. Okey, kita tahu haiwan dia akan membiak dengan 2 cara. Ada haiwan yang membiak dengan cara bertelur, dan ada haiwan yang membiak dengan cara melahirkan anak. Dan apabila haiwan itu membiak dengan cara bertelur, ada yang haiwan ini dia bertelur banyak, ada haiwan ini dia bertelur sedikit. Begitu juga dengan haiwan, dia boleh melahirkan anak banyak dan dia boleh melahirkan anak sedikit. Okay, apa maksud haiwan ni boleh bertelur banyak dengan bertelur sedikit ni? Atau melahirkan anak banyak, melahirkan anak sedikit. Maksudnya kat sini, apabila sesuatu binatang itu ataupun haiwan itu dia melahirkan anak banyak, maka tak semua anak yang dilahirkan itu akan berubah menjadi dia. Dia akan bertukar. Mungkin ada yang mati berbanding anak yang sedikit. Contoh, kita tengok kupu-kupu. Walaupun dia bertelur banyak, tapi tak semua telur kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu. Mungkin ada yang dimakan oleh haiwan-haiwan yang lain. Begitu juga dengan buaya, telur buaya, ikan. Telur ikan kan dimakan oleh binatang yang besar. Berbanding ayam. Ayam walaupun bertelur sedikit, tapi insya-Allah semua telur itu akan menjadi ayam. Begitu juga dengan burung. Okey. Manakala kucing, memang dikatakan kucing ini dia melahirkan banyak berbanding gajah, kerana kalau haiwan yang melahirkan anak yang sedikit ini, haiwan ini ialah mempunyai tubuh badan yang besar berbanding haiwan yang melahirkan anak banyak. Jadi kesimpulan kat sini, haiwan membiak dengan cara bertelur dan dengan cara melahirkan anak. Okey, seterusnya, anak yang lahir itu ada yang serupa dengan induk atau ada yang tidak serupa dengan induk. Apa maksud induk? Induk ni ialah ibu yang melahirkan dia. Okey, ibu yang melahirkan atau ibu yang bertelurkan anak-anak tersebut. Itu apa dia? Contoh haiwan yang sama dengan induk, lembu, badak air, harimau.
Tapi kalau haiwan yang tak sama, macam katak kan. Katak ni dia bertelur, dia tak terus tukar jadi telur. Dia boleh bertukar, dia mula jadi berudu, kemudian baru jadi anak-anak. Berbanding gajah. Gajah dia melahirkan anak dan terus anaknya tu sama muka dengan induk, sama muka dengan mak gajah. Jadi itulah perbezaan antara haiwan yang serupa dengan tidak serupa. Okey. Dan tajuk yang kita telah ulang pada minggu lepas ialah berkaitan tumbuh-tumbuhan. Untuk makluman murid, tumbuhan ini sangat penting kepada manusia dan juga haiwan. Kenapa? Sebab apabila haiwan ini menyedot oksigen, dia memerlukan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan manusia. Jadi kita perhatikan ada 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Yang pertama, kita fokus kepada haiwan. Tumbuh-tumbuhan ini adalah sebagai habitat. Habitat ialah tempat tinggal bagi haiwan. Contoh kita ambil burung. Burung akan buat sarang di batang-batang pokok ataupun di tumbuh-tumbuhan. Jadi dia menggunakan tumbuh-tumbuhan itu untuk membuat sangkar. Sangkar di atas. Kenapa buat sangkar di atas? Untuk mengelakkan anaknya atau telur burung itu dimakan oleh binatang yang lain. Selain itu, kalau kita tengok contohnya burung tempur, kan, burung tempur dia menggunakan daun, dia meracik dan seterusnya dia membuat rumah daripada tumbuhan yang kering, rumput-rumput yang kering. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sebagai sumber udara. Apabila haiwan dan manusia ini bernapas menggunakan oksigen, maka dia akan berbalik kepada tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuhan juga akan menghidup ataupun menyedot ataupun bernapas menggunakan karbon dioksida. Jadi ada timbal balik antara manusia dan haiwan. Jadi apabila tumbuh-tumbuhan ini menggunakan oksigen, maka dengan sebab itulah manusia dan haiwan boleh bernafas. Jadi dia sebagai sumber udara kepada manusia dan juga haiwan. Yang ketiga, ia sebagai sumber ubat. Tumbuh-tumbuhan ini sebagai sumber ubat. Contoh kita ambil madu. Madu lebah dia sebagai sumber ubat kepada manusia. Ataupun kita ambil buah lemon sebagai pembuang toksik kepada badan kita. Jadi ialah sebagai sumber ubat. Jadi ubat-ubat yang kita makan itu sama ada sebagai sumber ubat sesama, ubat demam dan sebagainya. Okey, yang keempat ialah sebagai sumber makanan. Kita tahu tumbuh-tumbuhan ini banyak kegunaan khususnya dalam bab makanan. Kita ambil satu contoh. Okey. Pisang. Buah pisang boleh digunakan untuk kita makan. Jantung pisang kita makan dan daun pisang kita boleh gunakan untuk membungkus nasi lemak. Jadi sumber makanan dia sangat penting. Jadi itu dia sebab kita tahu haiwan ini ada 3. Ada haiwan yang bersifat karnivor, dia makan daging. Ada haiwan yang bersifat omnivor, dia makan daging dan dia makan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga haiwan ini dia bersifat herbivor, iaitu dia makan tumbuhan saja. Jadi dengan sebab itulah tumbuhan ini sangat penting kepada manusia dan haiwan, dan untuk itu ada 4 kepentingan. Satu, sebagai habitat untuk haiwan. Yang kedua, sebagai sumber udara untuk manusia dan haiwan. Kemudian sumber ubat untuk manusia dan haiwan, dan sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Okey, seterusnya kalau kita melihat apakah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Ini yang kita akan buat eksperimen lepas ni menggunakan kacang hijau. Apa yang diperlukan? Air, udara dan suhu yang sesuai ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Okey, kenapa tak disebutkan matahari? Matahari ialah keperluan asas bagi tumbuh-tumbuhan. Tapi apabila kita nak bercambahkan biji benih, maka biji benih memerlukan air yang cukup, udara yang cukup, suhu yang sesuai. Suhu yang sesuai bermaksud tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Suhu yang sederhana. Sebab kalau terlalu panas, dia boleh menyebabkan tanah kering, boleh menyebabkan pokok itu mati. Jadi air, udara dan suhu sangat sesuai untuk keperluan asas biji. Okey.
Seterusnya, apabila biji benih telah bercambah, apabila biji benih bercambah, maka proses perubahan akan berlaku dalam pembesaran pokok. Contoh, kita ambil pokok jagung. Dia akan direkodkan, dia akan berubah dari hari yang pertama ke hari yang ke-21. Dan pokok jagung ini dia akan berubah dari segi bilangan daun, berapa helai daun dia, saiz daun, berapa sentimeter dan bilitan batang pokok jagung itu. Jadi semasa tumbuhan, tumbuh-tumbuhan mengalami perkembangan atau mengalami pertambahan bilangan daun. Bilangan daun daripada 1, 2 bertukar kepada 5, menjadi 10, menjadi 14. Maka dari sehari ke sehari itu dia akan bertambah. Kemudian dari segi saiz daun. Saiz daun tu besar ke kecil ke, berdasarkan ukuran sentimeter pembaris kita lah. Dan yang ketiga ialah ketinggian pokok. Ketinggian pokok itu kita nak tengok pokok itu makin tinggi atau makin rendah. So apabila dikatakan perubahan pembesaran, maka biasanya dia akan berubah dari pokok yang rendah menjadi pokok yang tinggi. Contoh kita ambil jagung lah, daripada hari yang ketiga, dia berubah menjadi 2 cm pada hari yang ke-21. Seterusnya ialah lilitan batang. Lilitan batang itu ialah pembesaran batang itulah. Daripada kecil kepada besar. Jadi kesimpulan, keperluan asas biji benih diperlukan 3, air, suhu dan juga suhu yang sesuai. Manakala untuk tumbuh-tumbuhan dia akan mengalami perubahan bilangan daun, saiz daun, ketinggian pokok dan juga lilitan batang. Jadi kita tengok muka surat 55. Kita ambil satu contoh pokok tomato. Pertama, apabila kita nak menanam pokok tomato, kita menggunakan biji benih. Dan biji benih itu kita semai di dalam tanah, dan selepas beberapa hari, biji benih dia akan bercambah. Dan apabila disiram dengan air, dengan suhu yang sesuai, dengan udara yang cukup, maka anak pokok akan berubah, akan tumbuh daripada biji benih yang kita semai tadi. Dan daripada anak pokok itulah dia akan menghasilkan pokok yang berbunga. Ada bunga dekat pokok tu, maka buktilah kita punya pokok dah menjadi. Dan daripada pokok itulah dia akan berubah menjadi pokok yang berbuah. Jadi turutan dia ada 5. Yang pertama, biasanya kalau kita menggunakan biji benih, dia akan bermula dengan biji benih bercambah, anak pokok yang berbunga, dan seterusnya pokok yang berbuah. Kemudian tadi kita tengok apa beza keperluan asas biji benih bercambah dengan tumbuh-tumbuhan. Yang tadi kita nak cambahkan biji benih. Yang kali ini ialah keperluan asas yang biasa bagi tumbuh-tumbuhan. Iaitu tumbuh-tumbuhan memerlukan air, udara dan cahaya matahari. Air, udara dan cahaya matahari adalah sangat penting kerana ia satu keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Dan nutrien ini ialah satu keperluan yang penting dalam pembesaran tumbuh-tumbuhan, dan nutrien inilah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan ini hidup segar dan hidup subur. Kesimpulan pada pelajaran unit yang kelima ini ialah kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Satu, sebagai habitat untuk haiwan. Yang kedua, sebagai sumber udara untuk manusia dan juga haiwan bernafas. Yang ketiga, sebagai sumber makanan. Dan yang keempat, sebagai sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Kemudian keperluan asas untuk biji benih bercambah berbeza dengan keperluan asas tumbuh-tumbuhan, iaitu apa dia? Air, udara, suhu yang sesuai. Tapi kalau keperluan asas untuk tumbuh-besaran, ia memerlukan air, udara dan cahaya matahari. Maknanya kalau biji benih itu dah bercambah, maka dia perlukan cahaya untuk lebih membesar. Jadi apabila tumbuhan ini membesar, dia akan mengalami perubahan-perubahan yang berikut. Yang pertama ialah pertambah bilangan daun. Daripada 1 daun menjadi 2 daun, 3 daun, 5 daun, 7 daun.
Okey, kemudian daripada saiz daun dia, ada yang saiz daun yang kecil, ya. Kemudian ada saiz daun yang besar. Kemudian dari segi ketinggian pokok, biasalah apabila bercambang di pokok, maka dia akan berubah menjadi ketinggian, dan trendnya ialah lilitan datang. Okey, itu ialah sebagai contoh kita nak buat urutan tumbuh-saran, nak mencampakkan biji benih, kita memerlukan biji benih yang baik, kemudian kita tanamkan di dalam tanah, maka biji benih ini akan bercambah dan berubah setelah beberapa hari, bertukar menjadi anak pokok dan seterusnya menjadi pokok yang berbunga, maka hasillah sebatang pokok yang berbuah. Okey, untuk tugasan pada hari ini yang murid kena buat, cikgu bagi tempoh dalam masa seminggu. Okey, dengan bantuan daripada ibu bapa dan abang kamu. Okey, buat muka surat 53 yang mana kita nak memerhatikan tumbuh-saran pokok kacang hijau. Apa keperluan yang murid perlukan? Okey, murid perlukan sedikit tanah, okey, beberapa biji kacang hijau yang biasa kita buat bubur, kemudian jarum plastik cup tu lah. Okey, jarum plastik ke jarum polistiren pun boleh, tak kisah. Okey, kemudian kalau kat rumah ada sudip, kita pakai sudip lah. Kalau tak ada, tak apa. Kemudian katan besar pun begitu juga kalau ada. Okey, so jadi murid kena buat pertama ialah isikan cawan plastik ke cawan polistiren tu dengan sedikit tanah. Tanah bolehlah minta mak kamu di rumah kirim kamu tu ambil tanah sedikit, kemudian masukkan biji benih kacang hijau. Kita akan lihat setelah beberapa hari apakah perubahan yang berlaku. Kemudian apabila kita dah masukkan biji kacang hijau itu, kita siramkan dengan air pada setiap hari. Okey, apa tugasan dia? Kita nak buat rekod pada hari ketiga, hari ke-6 dan hari yang ke-9. Jadi adakah perubahan-perubahan ini berlaku terhadap biji kacang hijau yang kita telah masukkan. Maknanya setiap 3 hari kita cabut anak pokok kacang hijau tu, kemudian akarnya, kemudian kita tampalkan anak pokok itu pada pelikat pada buku nota sains. Maknanya paling tidak kita nak tengok 3 biji kacang hijau boleh, 6 biji yang letak sebiji. Kita nak contohnya kalau ada 6, nanti hari yang ketiga kita cabut. Okey, ini ketinggiannya sebagai dalam buku kamu tu lah. Ikut contoh dalam buku. Okey, kemudian tampal dalam buku tulis. Okey, kemudian kita siram lagi setiap hari. Okey, pagi dan petang, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Okey, kita tengok pula hari yang ke-6, apakah perubahan yang berlaku. Setelah tu kita ambil lagi, kita tampal dalam buku tulis kita dan kita buat juga sampailah hari yang ke-9. Kita nak tengok perubahan yang berlaku, dan insyaAllah pada minggu depan murid boleh tunjukkan hasil kerja bagaimana tumbuh-saran pokok kacang hijau. Okey, so nanti dengan bantuan ibu bapa kamu boleh buat eksperimen ini berulang-ulang kali. Okey. Ini ialah tugasan kita pada minggu depan. Cikgu beritahu saja dulu, iaitu kita nak menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Okey, seterusnya ialah keperluan tumbuh-tumbuhan. Okey, ini murid kita akan buat ni. Kalau kita buat Google Meet nanti, insyaAllah pada hari ini cikgu akan buat Google Meet juga. Kalau Google Meet ni tak berjaya, maka cikgu ulang juga dalam rakaman video. Okey, apa dia? Soalan dia, tuliskan kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Yang kedua, tuliskan 3 keperluan asas untuk biji benih bercambah. Ini ialah untuk soalan lisan dalam Google Meet. Kemudian, semasa tumbuh-saran, tumbuhan akan mengalami apa? Ada 4 tadi kan. Kemudian, apakah keperluan asas bagi tumbuh-saran anak ataupun tumbuh-tumbuhan? Dan yang kelima, tuliskan peringkat tumbuh-saran pokok kelapa. Okey. Ini ialah dalam buku kerja. Kalau murid belum buat, okey, tumbuh-tumbuhan dan kepentingannya. Okey, murid boleh siapkanlah muka surat 29, muka surat 31, muka surat 32.
Okey, dan juga muka surat 30. Ini kalau murid belum siap, nanti dalam masa yang sama murid bolehlah menyiapkan tugasan ini yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. Bagi yang dah buat tak apa, bagi yang belum bolehlah menyiapkan tugasan ini. Dan buku kerja ini boleh buat tak apa daripada muka surat 29, 30 sampai 35 ini pelan-pelan buatnya. Maknanya dalam masa yang sama bolehlah membuat eksperimen, dan dalam masa yang sama satu hari buatlah muka surat ini. Okey, seterusnya pokok timun. Kita tunjuk kepada keadaan ni. Boleh dengan bantuan ibu bapa kamu boleh, dan sekiranya kalau ada masalah kamu boleh bersoal jawab dengan cikgu. Okey, so cikgu harap murid telah bersedia dan minta maaf sekiranya kita tak dapat bersuara lagi, dan cikgu harap dengan penerangan ke sini dapat membantu murid untuk memahami pelajaran kita, dan cikgu harap segala tugasan-tugasan yang belum dibuat bolehlah dibuat dengan sebaik mungkin untuk menjadi murid yang cemerlang. Okey, selamat mengulang kaji. Cikgu harap dengan doa ini semua murid telah bersedia, dan kita doa Allah menjauhkan diri kita daripada wabak penyakit. Okey, itu saja penerangan ringkas daripada cikgu, dan semoga murid faham untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.